Dia ceritakan zaman sekarang ni zaman yang paling sesuai lah untuk Imam Mahdi ni datang. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, habis cerita tentang Nabi Muhammad dalam kitab agama Hindu. Baru nak sambung kuliah kita. Tu dia mukadimah punya panjang. Tak apa, kita sambung sikit je. Kemudian sentiasa berjalan ia hingga berdapat atas beberapa kaum yang berhuma pada tiap-tiap hari dan mengatam pula pada tiap-tiap hari. Nabi Muhammad daripada perjalanan dari Mekah tadi menuju Palestin naik burak, dia jumpa satu kaum tengah tanam pokok. Pokok apa dia tak bagi tahu, kita ambil ringkas pokok padi lah. Tanam pokok padi, terus hidup subur, terus katam, terus ambil hasil. Tumbuh lagi, ambil hasil lagi. Tumbuh lagi, ambil hasil lagi. Dia punya perumpamaan. Tiap-tiap dikatamnya, dia ambil hasilnya, kembali ia seperti barang yang dahulunya. Ambil hasil, tumbuh lagi. Ambil hasil, tumbuh lagi. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Nabi Muhammad tanya malaikat Jibril. Ni orang-orang yang pungut hasil ni, siapa dia ni? Maka katanya, inilah beberapa kaum yang berperang sabilillah. Rupanya orang yang berperang pada jalan Allah. Digandakan Allah Ta'ala bagi mereka itu kebajikan yang 1/700 ganda. Mereka ni buat satu kebajikan 700 ganda dia punya pahala. Sebab tu duk katam ni, duk pungut hasilnya. Dan lebih yang amat banyak. Seperti firman Allah yang maksudnya, dan barang yang kamu nafkahkan daripada sesuatu, maka iaitu digandanya, dan iaitu sebaik-baik yang memberi rezeki. Okey, cerita tu dulu. Nabi Muhammad jumpa satu kaum yang tanam pokok, tiba-tiba tumbuh dan boleh ambil hasil. Ada sumber tak cerita ni? So cerita ni pun kita kaji-kaji, ada sumber. Yang ini ada sumber dia. Sumber dia daripada hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi cerita ni kita boleh pegang. Kebetulan hadis Imam Baihaqi ni pun agak kukuh juga. Tadi cerita yang kita kena simpan, burak dia tak mau bagi Nabi Muhammad naik, cerita tu simpan. Kemudian Nabi Ibrahim naik burak pergi ziarah isteri dia, cerita tu pun simpan. Sebab tak ada bukti, kita tak jumpa sumber. Kemudian cerita malaikat Israfil pegang kekang burak, simpan juga. Cerita Nabi Muhammad semayang 2 rakaat dekat Madinah, dekat Madian, dekat Baitul Laham, simpan juga. Sebab tak jumpa sumber. Cerita yang ni boleh cerita. Ni cerita yang boleh kita pegang, iaitu Nabi Muhammad dia jumpa satu kaum yang tanam tumbuh, petik hasil. Dia ada sumber, iaitu daripada hadis riwayat Imam Baihaqi. Dan sentiasa berjalan ia hingga berdapat dengan bau yang harum. Naik burak, tiba-tiba tercium bau yang harum. Maka sabda Nabi, ya Jibril, apa bau yang harum ini? Maka katanya, inilah bau Masyitah, yakni perempuan yang menyisir akan anak Fir'aun dan bau anaknya dan suaminya. Nabi Muhammad tercium bau yang wangi, dia pun tanya, ni bau apa ni? Ini bau Masyitah. Cerita Masyitah ni kita dah cerita dalam, tak silap saya, kuliah yang bertajuk Kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi kita tak cerita panjang, ambil ringkas saja. Masyitah dia sikat-sikat rambut anak Fir'aun. Anak Fir'aun ni jenis malas sikat, sebab dia ni orang kaya. Dia ada tukang sikat lah, rambut panjang. Tiba-tiba agaknya sikat tu melekat, rambut kusut ke, banyak kutu ke apa ke, terjatuh silap, terpelanting sikat tadi. Bila terpelanting, Masyitah pun dia tersebut nama Allah lah. Contohnya sebut Allahu Akbar. Anak Fir'aun terkejut, dia kata, adakah Tuhan yang lain selain daripada bapa aku? Jadi Masyitah ni dia nak cerita ke tak mau? Ceritalah, sebab dia beriman dengan Nabi Musa. Dia kata ada. Dia ceritalah, Allah iaitu sekian-sekian, Nabi Musa cerita. Tak betul ke? Betul. Kalau aku cerita pada bapa aku, berani tak? Tu satu ujian untuk Masyitah ni. Masyitah kata cerita, dia berani. Sepatutnya dia tak ceritalah, sebab Fir'aun ni bukan boleh. Siapa tak anggap dia sebagai Tuhan, dia bunuh. Jadi Masyitah sanggup cerita. Fir'aun pun panggil Masyitah. Betul ke Masyitah sekian? Masyitah kata betul. Jadi kamu beriman dengan Tuhan Nabi Musa? Ya. Dan Tuhan kamu sekali. Tuhan Nabi Musa tu Tuhan kamu lah, bukan kamu Tuhan. Fir'aun kata lebih baik kamu sembuh aku sebagai Tuhan balik. Tak mau. Kalau tak mau, aku nak rebus.
nak rebus kamu dengan keluarga kamu. Tak apa, rebus. Jadi panggil suami dia, dimasak air panas, terjun masuk, tolak terjun masuk, mati. Ada anak dia, terjun masuk, mati. Sampai last Masyitah dengan anak kecil dia. Masa dia nak terjun tu, dia teringat budak ni kecil lagi. Dia macam terberhenti sekejap. Terberhenti sekejap, budak tu sendiri cakap, "Demak, jangan takut terjun." Demi kurang macam tu lah. Dia terjun. Jadi matilah Masyitah dengan keluarga dia tadi, direbus oleh Firaun dalam mempertahankan akidah. Jadi bau yang harum ni tadi dikatakan bau Masyitah. Antara adalah ia tiap-tiap menyisir akan dia sikat rambut. Apabila jatuh sisir sikat tadi pada tangannya, maka berkata ia bismillah. Dengan nama Allah binasa Firaun. Tu dah dia kata. Dah dia kata bismillah. Dia kata hancur Firaun. Apa lagi, marahlah anak dia kan. Maka berkata anak Firaun, "Adakah bagi kamu Tuhan yang lain daripada bapa aku?" Maka berkata Masyitah, bahkan ni maksud dia dah tentu. Tetapi iaitu Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau. Kata bukan Tuhan aku saja, Tuhan kamu, Tuhan bapa kamu sekali. Maka berkata anak Firaun itu, "Adakah reda engkau bahawa aku khabarkan bapa aku? Sanggup tak aku ceritakan pada bapa aku?" Maka katanya bahkan ni maksud dia dah tentu. Maka pergilah ia menghanjarkan bapaknya Firaun. Maka diserunya akan dia, maka tatkala datang ia, maka kata Firaun baginya, dipanggil Masyitah tadi, "Adakah bagimu Tuhan yang lain daripada aku?" Maka kata Masyitah, "Bahkan sudah tentu, tetapi Tuhanku dan Tuhan kamu itu ialah Allah Subhanahu wa taala." Maka tak kala mendengar Firaun akan dia, sangat marah ia. Maka adalah bagi Masyitah itu suaminya dan dua anaknya, satu besar dan satu kecil, baby lagi menyusu. Maka diseru pula akan suaminya dan menyuruh ia akan keduanya kembali kepada agamanya, iaitu agama Firaun, dan mengulangi ia akan keduanya. Maka enggan keduanya itu daripada mengikut. Tak mau, nak kekal agama Nabi Musa. Kemudian berkata Firaun, bahwasanya aku hendak bunuh akan kedua kamu jikalau tiada kedua kamu kembali kepada agama kamu. Maka berkata Masyitah, kebajikan kamu bagi kami jika engkau bunuh akan kami. Kata okey, lagi bagus. Bahawa engkau jadikan kami pada kubur yang satu. Kami mati nanti bubuh dalam satu kubur. Maka engkau tanam akan kami sekalian padanya. Masyitah ni bukan kata dia takut. Dia lagi seronok. Dia kata kalau kami dah mati nanti tanam dalam satu kubur. Maka berkata Firaun, bagimu yang kamu tuntut. Apa yang kamu nak kamu dapat. Tak ada masalah. Sebab ada kebajikan kamu bagi kami. Maka menyuruh Firaun mendatangkan dengan satu kawah tembaga. Kawah tembaga. Maka dipanaskan di atas api. Padahal ni api dia tulis alif pa saja, apa tulisan lama. Di atas api padahal penuh air di dalamnya. Kemudian menyuruh menjatuhkan Masyitah dan suaminya dan anaknya ke dalam kawah itu. Maka dijatuhkan. Mula-mulanya akan suaminya. Suami jatuh dulu. Masyitah macam mana, suami dah mati, nak masuk dah agama kamu balik? Tak mau. Dan anaknya yang besar, nak masuk dah agama Firaun? Tak mau. Maka tak kala hendak dijatuhkan pula anaknya yang kecil lagi menyusu, maka mengambil Masyitah syafaqah, kasih sayang akan anaknya kerana kecilnya, bahawa mencintai ia atas kembali kepada barang yang dituntut Firaun. Sebab dia kesian ke budak kecil, dia kata aku patah baliklah agama Firaun. Kan? Dia niat hati dia. Okey, ibadah yang lain daripada Allah Taala, bahawa jangan ia jatuhkan anaknya yang kecil ke dalam kawah. Jadi